Sambung 10 hari Zulhijjah, itulah pada kita datang solat Aidul Adha. Kemudian sambung lagi pada hari Tasyrik 11, 12, 13. Jadi semua ini mendatangkan kerinduan kita kepada Ramadan, bulan pesta ibadah. Jadi awal Zulhijjah ini pun sebenarnya adalah hari yang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman. Saya minta maaf yang dengar kuliah saya pagi petang memang duk dengar je lah Ustazah duk bebel pasal ni kan beberapa hari ni sebab nak bagi lekat dalam kepala. Dia kerja buat tidak, gaduhnya pula yang banyak. Mana you belajar puasa Zulhijjah ni, Nabi tak buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi suruh gandakan banyakkan amal salihat. Mampu berpuasa, tak payah banyak cakap, puasa je. Mungkin juga kita puasa Zulhijjah ni sebab kita qada yang dulu-dulu yang tertinggal. Kalau kita tak puasa sebab ada kenduri kedara, tetamu datang rumah kita nak raikan, nak musafir ke sana sini, anda bukan orang berdosa di sisi Allah. Tapi takkanlah dalam musafir tu tak boleh singgah ziarah saudara kita yang susah memerlukan pertolongan. Berjalan seronok-seronok boleh 1 hingga 9 Zulhijjah, habis pelbagai duit banyak jumlahnya, tapi kita tak rasa nak infak, nak sedekah kepada orang yang memerlukan. So apa sahaja. Jadi jangan saling kecam-mengecam. Yang tak puasa tu nama je datang majlis ilmu hari-hari tapi tak puasa. Subhanallah. Saya cukup risau perkara ni sebab kita banyak bergaduh hal sunat. Tapi benda fardu atas muka bumi Allah ni tak tertegak mana pun. Risau kita. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu bukan untuk makin bertelagah, makin bermasam muka, tapi saling berlapang dada. Yang tu kemampuan dia, lebihkan sedekah. Yang ni kemampuan dia menahan marah. Tu yang bila Kak Irma kita, Ustazah tajuk apa? Imam minta juga ni tajuk, tak boleh tulis kuliah umum saja. Saya tengah sibuk-sibuk ni akak letak je lah tajuk apa-apa pun tak kisah. Tiba tak boleh Ustazah kena bagi juga tajuk apa ni. Masya Allah sopannya kekanda saya ni. Jadi saya tengah sibuk-sibuk pun letak ajalah hidup indah tanpa marah. Kan? Suka macam tu kan. Dah tanya betul. Pagi ni tengok balik poster. Nak cakap apa hidup indah tanpa marah ni. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Saya suka merujuk kepada bab ke-9. Ada satu buku yang saya tekuni karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy yang dalam bab 9 ini menceritakan tentang marahlah tetapi bukan kerana marah. Bab ini sangat terkesan di minda saya daripada dulu lagi saya baca buku ni dan saya bawa dalam ceramah-ceramah saya. Sebab tu bila ditanya nak bagi tajuk apa, hidup indah tanpa marah. Ada orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Besok 1 Zulhijjah dia dah mula dah puasa pun dia, sedekah pun dia. Macam-macam amal soleh dia buat, tapi lisannya masih marah-marah. Kan? Dia takkan dapat keindahan hidup. Kerana sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Rupa dalam lebih 20 tahun dakwah ni kita bekerja dengan macam-macam manusia kita berjumpa. Sesungguhnya orang yang mampu mengawal marah tu, itulah Allah tinggikan darjat dia dan penuh dengan kemuliaan. Kita tanya, apa rahsia Kak? Macam mudah je semua urusan akak ni. Saya nampak Masya Allah bukan orang senang, tapi akak mampu menyenangkan orang-orang lain. Banyak tips yang saya jumpa, orang senang, orang tenang hidupnya sahabat-sahabat muslimat adalah orang yang mampu mengawal marahnya. Tapi orang yang sikit-sikit marah, muka berkedut kan. Dia senang tapi jiwanya tak tenang. Kerana apa? Kerana memang asyik marah-marah. Jadi bila ditanya tajuk apa Ustazah, tajuk apa, toeng, mentol itu yang keluar. Jadi sahabat-sahabat muslimat Tikanda Bonda di Masjid An-Nur, walaupun mungkin ia biasa-biasa bagi kita, jom kita persiapkan minda kita. Apapun yang kita nak tuju, yakni kita nak menuju kejayaan abadi, itulah syurga Allah. Kejayaan apa baru ni anak kita, cucu kita bagi straight ASPM result kepada kita. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat, tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh menentukan mereka itu nanti berjaya sampai memasukkan dirinya ke dalam syurga. So selagi mana belum ke syurga, tak ada siapa boleh berbangga dengan kejayaan itu ini. Orang datanglah puji, kembalikan puji-pujian itu kepada Allah. Kejayaan apa sangat aku syukur, tapi belum tentu lagi orang yang seperti ini dapat masuk ke syurga Allah. Jadi semua kita tak tahu siapa akan ke syurga Allah. Ada banyak kisah yang mudah dibukakan pintu syurga oleh Allah adalah orang-orang yang mudah mampu menahan marah ketika di dunia. Subhanallah. Kita perhatikan satu persatu. Musuh kebijaksanaan ialah sifat marah. Maknanya di kalangan kita, siapa saja yang saya sebut tadi, ada orang dapat straight ASPM dulu-dulunya.
Hari ini dia membesar, dewasa sebagai orang yang berjaya, kaya. Tapi dia tak mampu mengawal marahnya, orang ni bukan orang yang bijaksana. Okay, ini orang alim yang menuliskan, sahabat-sahabat muslimat. Ustazah tolong bacakan sahaja. Berapa ramai orang yang bijak, tetapi akhirnya jatuh terhina kerana gagal mengawal kemarahan. Kita pun mengiyakan, iyalah jumpa si Polan tu, Masya Allah, kita buat macam mana pun, jahat orang buat ke dia, tetap baik yang dia balas. Bukankah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan kasih sayang? Dan orang yang disyurgakan oleh Allah, cerita dalam syurga tu tak ada cerita orang yang marah-marah, tak ada cerita orang yang saling hasad, dendam, benci, tapi penuh dengan jiwa kasih sayang. Kenapa dia nak marah tapi kena sabar? Sebab jiwanya penuh dengan sayang. Masya Allah. Jadi bila hati kita, jiwa kita penuh kaya dengan kasih sayang, kita akan mampu meredakan kemarahan dalam hati kita. Marah juga ibu-ibu yang baik, yang hebat, marah anak-anak tak solat. Sebab Allah suruh tegur, Allah suruh pimpin ke jalan-jalan yang Allah redha. Tapi marahnya tu bukan ketika iblis dah masuk dalam tubuh. Sebab tu ada orang marah sampai cedera tubuh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi mencederakan tubuh, apatah lagi datang mudarat sampai orang tu tak boleh nak bangkit dengan sehat beribadah. Kenapa kamu tak boleh bangkit ibadah ni? Aku kena pukul dengan laki semalam sampai nak sembahyang pun tak larat. Suami tu berdosa besar di sisi Allah. Sebab menyebabkan seorang isteri ataupun seorang anak dipukul sampai tak boleh bangun beribadah. Jadi kenapa kalau pukulnya kerana Allah suruh, masa dia marah tu malaikat berada di sisi dia, mustahil dia nak marah-marah sampai mencederakan tubuh. Jadi yang sampai cedera tubuh, yang sampai terbunuh orang yang pernah dia sayang. Kan kadang-kadang bila ditangkap, ditanya, kenapa bunuh isteri sendiri ni? Puncanya sebab marah je. Saya tak sedar ada pisau dekat tangan saya. Tak sedar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut puncanya adalah marah. Jadi akal akan ditawan oleh emosi. Diri hilang kendali. Bila mana? Bila marah sudah mula menguasai. Allahu Rabbi. Pada ketika itulah manusia yang paling bijak sekalipun akan bertukar menjadi dungu. Allahu Akbar. Ada dalam satu kitab lain, Wasiat 4 Imam, dibacakan kepada kita sahabat-sahabat, bila tengah marah tu cuba tengok cermin. Wajah yang indah pun bertukar menjadi merah. Kan bahkan dituliskan kat situ ada wajah seolah-olah bertukar menjadi kera. Saya baca takutnya takkanlah marah muka jadi monyet pula. Maknanya nak cerita buruk sungguh rupa orang tengah marah ni. Sebab apa? Bila kita tengah syok, perasan kita cantik, wah selfie kan main share dekat orang. Tapi tengah marah ada orang selfie tak nak share kat orang. Kau tengok muka aku tengah marah ni. Lepas tu orang balas, aku tengok macam muka monyet dan kau ni marah macam tu. Jadi orang tak selfie lah ketika muka tengah marah-marah tu. Maknanya kenapa? Sebab dia tengok cermin, muka memang tak lawa saat marah. Percakapannya, tindakannya dan raut wajahnya menjadi begitu hodoh. Kitab ni tulis begitu hodoh saja, tapi dalam kitab lain saya kata macam muka kera. Allahu Akbar. Kalau kera tahu pun kecil hati kera. Kau samakan aku tak pernah marah, dia kata kan. Tidak sepadan lagi dengan tingkat akal atau kecerdikannya. Allahu Akbar. So cerdik mana? Ustazah yang suka marah-marah tu dulu best student tu, orang tak kisah dah. Yang suka marah-marah tu ustazah sebenarnya dia bukan macam tu. Allahu Akbar. Kalau betul kamu orang cerdik, kamu orang bijaksana, kamu tidak marah-marah. Sebab marah ni kalau kita ketepikan sahabat-sahabat akan membantu kita mendapat hidup yang lebih indah. Masya Allah. Jadi macam mana nak halang diri kita ni terus tidak dungu, terus tidak hodoh, supaya kita jangan ada rasa marah. Maka marah gantikan dengan maaf. Bukan mudah ni, marah gantikan dengan maaf. Oleh itu, salah satu sifat bertakwa ialah mampu menahan marahnya. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Kalau di TV Al-Hijrah tu saya rasa surah Ali Imran 133 hingga 134 ni dah berapa kali ulang dah. Sebut tajuk sabar pun dia bagi ayat ni. Dia kata, ustazah boleh tak bahas surah Ali Imran 133, 134? Suka sungguh para asatizah kita bahas. Sebab memang ayat ni bagi kita satu kesedaran. Hasil daripada tadabbur ayat ini, kita akan jadi manusia yang insya Allah mengangkat diri kita sendiri dengan menyuburkan keimanan.
Sebab takabur kita boleh lebur dengan kita tadabbur ayat ni. Ibu-ibu, sahabat-sahabat kekanda bonda, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dua ayat. Ali Imran 133, Ali Imran 134. Kalimah wasari'u, sari' dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. So yang mendakwa dirinya takwa tapi masih ada rasa suka marah, belum mencapai tahap takwa. Jadi kayu ukurnya kita ni adalah ayat-ayat Quran. Kita duk rasa ahli syurga dah ni. Semalam saya di Masjid Bukit Jelutung. Pun macam tu, kadang-kadang masjid yang selalu buat program ilmu ni sampai tak tahu nak bagi tajuk apa kan. Semalam dia bagi tajuk jangan perasan menjadi ahli syurga. Saya pun senyum, bagus juga ni tajuk ni. Macam kat sini lah, ni bukan masjid bagi tajuk ni. Kak Irma kata, Ustazah bagilah tajuk, tiba-tiba je keluar kan. Hidup indah tanpa marah. Tapi sahabat-sahabat kadang-kadang dia keluar tu mungkin semalam Ustazah sedang berdepan dengan orang tengah marah ke, nak kawal diri jangan marah ke, macam tu. Jadi maksudnya ini sebenarnya adalah perintah Allah kepada siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Kita tahu takwa adalah tiket utama nak masuk ke syurga Allah. Macam mana nak masuk ke syurga tanpa takwa? Sahabat-sahabat, so takwa ni apa? Dalam takwa ada sabar, sudah pasti ada iman. Dalam takwa ada menahan marah. Kalau kata dia ni segala tip-top Ustazah, cuma dia tak boleh kawal marah dia, itu belum lagi takwa. Subhanallah. Jadi Allah ikuti ayat ini dengan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sebab kita tanya, siapa lagi orang bertakwa yang tadinya tak ada marah-marah? Orang yang menafkahkan hartanya. Biasa orang menafkahkan harta pada waktu senang. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Tapi luar biasa orang yang menginfakkan hartanya pada waktu dia sendiri susah. Sebab itu as-sarra wad-dharra. Pada waktu as-sarra senang atau ad-dharra pada saat susah, dia kekal menginfakkan hartanya di jalan Allah. Harta jangan faham duit yang banyak dalam bank saja. Harta jangan faham rumah kita yang besar, kereta kita yang mewah saja. Harta apa sahaja izin Allah, ada kudrat. Kudrat tu masih kita boleh jadi manusia bermanfaat. Allahu Akbar. Ada masa orang lain 24 jam, kita pun 24 jam. Tapi orang lain bermalas-malasan. Kita pantang ada masa, jomlah kita pergi masjid. Apa benda yang kita boleh bantu? Sabar, program hujung minggu ni. Tak apa ni awal-awal pikuk lah, boleh lap cermin dulu bagi berkilat dengan orang nak ramai datang. Cari kerja. Kerana apa? Kerana dia masih ada kudrat. Kerana dia masih sihat. Kerana dia ada masa. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia tak tahu nak jadi macam orang lain kak. Bak makan saya, catering berapa? 5,000 Ustazah. 5,000 kita cakap 6,000 dia bagi. Sebab duit bagi dia mudah. Tapi ada sebahagian kita, duit menjadi satu kesukaran bagi dia. Jadi Ustazah apa saja Ustazah perlu. Tak apa kak, siap kita pun boleh tolong ni. Alah Ustazah bagi siap rehat lah. Ni program-program macam ni akak tengah free ni. Suami pun outstaycation dia kata. Biar akak tolong. Kan? Dia offer tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jadi Allah sejuk hati. Padahal dia bukan orang senang. Masya Allah, akak kan sibuk, anak-anak kecil lagi pergi sekolah Ustazah. Waktu dia pergi sekolah tu saya buat kerja kat masjid. Ini kisah benar yang membuatkan kita rasa malu dengan Allah. Aku ni beralasan je ya Allah. Betul lah kata Nabi, gunakan sungguh-sungguh waktu sihat kita sebelum datangnya sakit. Gunakan sungguh-sungguh waktu lapang kita sebelum datangnya waktu sempit. Jadi tanya diri, takwa adakah aku ni? Aku hanya bersedekah waktu aku sihat, waktu aku senang. Tapi siapa aku waktu susah? PKP hari tu suami kita kena berhenti kerja, kita sendiri dah hilang pendapatan. Memang kita tengah susah.
Bahkan kita menanti sumbangan daripada orang lain mungkin. Tapi ada je kita ringankan mulut, orang datang minta nasihat, kita bagi nasihat yang ikhlas, bukan memanas-manaskan, bukan menjadi penghasut, bukan. Masya Allah, sahabat-sahabat, itu juga dipandang Allah sebagai orang yang menafkahkan. Masya Allah. Siapa lagi? Orang yang menahan marahnya, wal kazimin al-ghaiz, orang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Ini bukan mudah ni. Kan senang-senang je ustazah nak suruh maafkan. Ustazah tak tahu apa yang dia dah buat kat saya. Tak payah cerita kak, kan? Kalau sampai macam ni menggigil tubuh akak, saya macam tahu je apa dia buat kat akak. Kan? Tak payah cerita. Orang banyak, sedap je disuruh maafkan. Dia tak tahu aku punya rasa ni. Tahu, kan sahabat? Jadi tak payah kita menjerit-jerit, tulis kat Facebook, kan? Tak payah. Sebab kita ada Allah tempat mengadu. Sahabat, kalau ikutkan hati, kita hanya puas bila kita dapat balas dendam pada dia. Kita hanya puas bila kita dapat bakar rumah dia. Kau bakar hati aku bakar rumah kau. Ini hasutan siapa? Hasutan iblis. Itu di TV Al-Hijrah 2 minggu lepas. 3H. Saya kata TV pun dah tak ada tajuk dah. Apa benda 3H ni? Rupanya nak cerita hina, hasut, hasad. Mana datang 3H ni? Daripada hati. Kalau hatinya busuk, sakit, muslimat dirahmati Allah, apa je pun orang buat baik ke dia pun kena hina, sian orang tu jadi mangsa. Kan? Kemudian orang tengok, dia tengok ada orang tu senang, semua orang duk pergi kat dia, pasal apa tak pergi kat aku? Dia pergi hasut orang supaya tak suka dekat orang tu. Ini berlaku. Dan akhir sekali penyakit hati tu 3H tadi, hasad. Maka orang yang punya ni takkan hidup tenang. Dan dia tengok orang lain bahagia, dia pula yang marah-marah. Pelik. Maka muslimat dirahmati Allah, semoga bukan kita. Kerana Allah tutup ayat ni dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Masya Allah, ayat ni sangat ajaib impaknya kepada kita. Kerana Allah yang cakap. Macam mana Sebab para salafus salih dulunya, orang-orang alim, orang-orang hebat, bila terbaca ayat seperti ini, ditarbiah dengan ayat-ayat seperti ini, dia terus guna pakai dalam kehidupan. Muslimat hari ini, kan, tak pelik kalau pagi dengan kuliah, petang dengan kuliah, tengah hari, online lagi, tak pelik. Ustazah Azhar jadi saksi. Pagi tadi ada kat ni, tengah hari ada lagi, petang ada lagi. Tapi masih tak boleh kawal marah. Di mana kita sebenarnya? Para salafus salih bila dapat ayat ini, Masya Allah, perhatikan sungguh-sungguh. Seorang jariah, yakni hamba. Kalau kita sekarang dah tak ada zaman hamba, mungkinlah kita punya staf paling bawah sekali, gaji paling murah sekali, pembantu rumah kita yang kita cakap berkali-kali dia tak faham-faham lagi. Kita kata ni Malaysia bukan Indonesia, kenapa kau lipat baju cara macam tu, itu nak letak bawah gobok, ni almari aku, cuba tengok ni pesen apa ni. Gitu kan ngajar ke dia. Berbulan-bulan ustazah tak faham-faham lagi. Kena sabar kak, walaupun nak marah tetap kena sabar. Kan sebab kita nak pakai dia, sahabat-sahabat. Tengok kepada seorang jariah, hamba miliknya Ali bin Husin, sedang menolong tuannya mengambil wuduk dengan menuangkan air. Ini ada beberapa versi dalam kitab. Ada yang menyatakan Masya Allah, seorang lagi kaya raya memiliki seorang hamba sedang nak menghidangkan daging yang panas. Kalau kita sekarang ni keluarkan daripada oven mungkin mereka ni dengan pemanggang ni bawa kepada depan tuan. Elok dia nak hidang dekat tuan, jatuhlah pula pemanggang tersebut terkena kepada anak kecilnya, menggelupur kepanasan, lalu meninggal budak ni. Allahu Akbar. Kita sebagai tuan besar ni, kita nak marah siapa ketika itu? Kita ada kuasa untuk marah hamba yang tidak ada rasa nak berhati-hati, ada budak kecil kat situ. Padahal mata kita melihat bukan salah orang tu pun, anak dia berlari-lari. Kerana apa? Dia bukan memandang hamba tu dulu apa yang dilakukan dan kematian anaknya, tetapi dia kata takkan berlaku sesuatu perkara tanpa izin Allah. Ini ajal anak aku ni. Ajalnya tiba dalam saat kejadian berada di hadapan mataku, saat seorang jariah ingin meletakkan makanan di hadapanku. Kenapa Allah gerakkan kaki anak bermain di situ? Subhanallah, semuanya nampak Allah dulu. Jadi tips untuk buang marah ni rupa-rupanya pandang Allah dulu. Pandang Allah dulu. Jadi kalau kita belajar kitab 50 tanda-tanda orang munafik,
Satu-satu ciri itu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah membuatkan Ustazah Zai berfikir, aku tak nak ada sikap ni ya Allah, dengki, ada penipu, ada tidak menyampaikan perkara-perkara yang Allah suruh sampaikan, macam-macam perkara negatif dalam kitab tersebut. Aku tak nak ada sikap ni ya Allah. Tetapi kadang-kadang kenapa Allah datangkan orang yang begitu dalam diri kita? Sebenarnya bukan Allah nak test orang tu saja, tapi Allah nak test marah ke tidak bila didatangkan orang demikian. Jadi orang jadi pelik pada kita. Engkau ni orang penipu datang kat engkau pun kau boleh maafkan, kau boleh sengih, apa rahsia? Jawapannya tidak ada lain. Meremang bulu roma sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jawapannya hanya kerana kita memandang Allah. Subhanallah. So dalam versi ini, seorang jariah tadi meletakkan satu air ketika tuannya minta tuangkan air. Mana ada paip macam kita sekarang kan, nak berwuduk pun minta seorang hamba. Macam sekarang lah, Ustazah saya tukang masak lain, dereba lain, kan tukang seminggu sekali datang gosok baju lain. Mampu silakan. Yang ni tukang ambilkan wuduk pun orang lain. Masya Allah. Tapi sebab si jariah faham ilmu, si hamba faham ilmu, si toke besar tu pun faham ilmu, dia berhujah dengan surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Dia tahu dah buat salah. Melihat keadaan tersebut, hamba itu pun berkata, dan orang yang menahan marahnya. Dia takut ni, terketar-ketar, takut kena marah dengan bos. Tiba-tiba dia sebut wal kaziminal ghaiz, kan? Kita kalau tiba-tiba kita punya pembantu rumah cakap macam tu depan kita, kau bahasa apa, Arab mana kau sebut ni? Rupanya dia sebut ayat Quran. Masya Allah, sebab dia ada ilmu. Ini ilmu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Melihat keadaan tersebut, terus dia baca surah Ali Imran ayat 134. Ali bin Husin, bos besar yang berilmu, golongan salafus saleh, dia sebut apa? Ya, aku telah menahan amarahku ini. Kau tidak lama dan kau kena tadi, tak sempat aku nak pikiak ni. Kan? Aku tengah tahan marah. Jadi dia sambut ayat Quran tu, dengan kata-kata dia yang tidak mengikut hawa nafsu. Kemudian disambung lagi oleh hamba tersebut. Takkanlah tahan marah je. Allah sebut wal afina anin nas. Apa makna wal afina anin nas? Wal afina anin nas bermaksud dan orang yang memaafkan manusia. Tahan marah je tak cukup, boh. Kena maafkan aku ni sebagai orang yang terbuat silap di hadapanmu tadi. Faham tak sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Lalu bos besar tu kata, aku telah memaafkanmu. Masya Allah, saling jawab-menjawab menggunakan ayat Quran. Akhirnya hamba itu berkata lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali bin Husin jawab, aku tengah nak buat baiklah. Pergilah kamu dari sini, mulai hari ini aku bebaskan kamu sebagai seorang hamba. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dulu kalau seorang hamba ni dapat pembebasan daripada tuannya adalah satu kemerdekaan, kemenangan yang sangat besar pada dia. Jadi Masya Allah, bila berhujah dengan ayat Quran boleh melembutkan hati siapa sahaja, asal bukan berniat untuk mempergunakan ayat Quran. Sekarang kan macam-macam juga, gunakan ayat Quran. Ustaz ni kalau nak meniaga, mula je pakai ayat Quran. Inilah antara fitnah yang selalu berlaku. Tapi kalau betul ayat Quran tu seiring dengan apa yang dia nak hujahkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pandai-pandai kita tohmah dan fitnah. Sebab memang ayat itu ada. Dan apa kegunaannya? Untuk kita melentur, melembutkan hati siapa sahaja yang bersandar kepada ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Dan apa hasil? Masya Allah, hamba itu dibebaskan dan dia dapat merdeka, maka dia masih lagi berhubung. So natijah daripada tidak marah-marah, walaupun anaknya mati kerana khilaf seorang hamba, dia memandang Allah, ajal anak aku dah datang. Bahkan hubungan silaturahim dengan seorang hamba tu masih baik. Kita orang buat salah sikit je dekat kita, kita tak maafkan dah sampai bila-bila. Allahu Akbar. Ini kisah para salafus salih. Ada lagi satu kisah, Luqmanul Hakim berkata, wahai anakku, jangan sampai hilang mukamu dengan meminta-minta. Hilang muka ni bukan wajah kita tiba-tiba terhapus, hidung, mata entah ke mana. Maknanya orang yang suka meminta-minta sebenarnya orang beriman, walau miskin papa macam mana pun dia tidak akan menghinakan dirinya dengan meminta. Dia akan berusaha dulu, usaha pagi sampai petang, malam tak dapat. Akhirnya dia meminta kerana apa? Sebab dia dah kerja sungguh-sungguh, tapi bos janji nak bayar upah, tak bayar juga. Hanya kerana saya terpecah satu pinggan tadi contoh.
Jadi anak dah kelaparan ni, akhirnya dia terpaksa, tuan saya bukan meminta untuk saya, tapi anak saya ni dah menggigil kelaparan. Allah tahu tak, dia bukan sengaja meminta-minta, dia dah berusaha dulu, tapi takdir menjadikan macam tu, insya-Allah Allah akan jumpakan dengan orang yang baik-baik. Tapi Allah nak uji orang macam ni lagi, kadang bertemu dengan orang yang menghina dia. Tahu tak aku belajar dengan Ustazah Zai, orang beriman takkan hidup meminta-minta. Padahal orang tu minta RM5 je kadang-kadang kan. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak pandang orang sekeliling kita ni sebagai hantaran Allah untuk menguji kesabaran kita. Ya Rab, jadi kata Luqmanul Hakim, jangan meminta-minta kalau itu boleh menghilangkan wajahmu. Maksudnya apa? Menjatuhkan air mukamu, maruah dirimu. Jangan engkau lampiaskan marahmu dengan memburukkan namamu. So sekali, berpuluh-puluh kali kejayaan mengharumkan namamu, tapi sekali saja kamu tak mampu mengawal marahmu, itu mampu untuk memburukkan namamu. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Faham Kita 10 kali dah tengok kebaikan dia, tiba-tiba sekali je kita nampak dia marah-marah, caci maki, hilang dah respect kita. Maka siapa yang memburukkan nama kamu adalah sikap kamu sendiri yang suka marah-marah. Jadi kalau kita kawal diri kita daripada marah-marah, sahabat-sahabat, hidup ini akan indah. Tak perlu kita hormatlah aku, sayanglah aku. Buang je sikap marah, orang akan menyayangi kamu. Subhanallah. Kenalilah dirimu, kata Luqman Hakim, tentu akan berguna untukmu dalam hidupmu. So sebelum kita sibuk nak kenal orang ni jenis macam mana, orang ni jenis macam mana, tanya pula, bukan tanya pada tuan badan. Nak kenal A, tak tanya pada A. Jumpa B to Z. Kau rasa dia tu okey tak? Kau rasa dia tu okey tak? Tapi aku tengok muka berkedot je, memang pemarah tu rasanya tu. Pada tuan badan tak tanya. Kak, kenapa saya tengok muka akak com je hari-hari? Akak memang tak reti senyum dari dulu. Lupa dah cara nak senyum. Oh, ada orang macam tu sahabat. Kak Mekah orang ngadu kat saya. Saya Ustazah, saya dah terlupa dah cara untuk senyum. Pelik dah kakak ni. Kenapa terlupa cara untuk senyum? Bapak dia dulu panas baran. Syed kena marah je. Dia ingat dia dikahwinkan dengan seseorang oleh bapaknya. Kahwin paksa jugalah ni kan. Tak apalah kak, kahwin paksa pun. Cucu berapa orang dah sekarang? Alhamdulillah Ustazah 13 orang. Okeylah tu kan. Kahwin paksa pun dapat cucu 13 orang. Okeylah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan jangan merungut dulu. Jadi dia sebut bapak saya panas baran Ustazah. Dikahwinkan pula dengan seorang lelaki yang saya nampak macam memang orang baik lah. Pergi masjid. Tapi Ustazah, ya Allah, rupa-rupanya dia suami yang panas baran. Sampai saya ada anak 4 orang Ustazah, saya rasa saya tak pernah dibelai jiwa. Asyik marah-marah. Tapi saya bertahan demi anak-anak. Tapi anak-anak saya banyak yang rosak Ustazah kerana sikap suka marah-marahnya bapaknya. Okay, jadi saya tak tahu dah cara nak senyum macam mana. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dengar pun kita sayu, sedih hati. Bayangkan kalau kita dibegitukan dalam suasana hidupnya tak pernah ada rasa kasih sayang. Silap sikit marah, baru nak bercakap marah, asyik marah dia kata. Tapi seorang isteri yang mentaati perintah Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak angkat kaki dulu. Dah rezeki saya macam tu Ustazah, alhamdulillah, dapat juga saya pergi umrah. Kan dapat juga saya pergi umrah. Jadi saya kata masih lagi ada syukur pada hatinya, pada dirinya. Jadi kita minta Allah kasihani seorang hamba ini kerana dia bukan membalas dengan marah-marah. Faham Bapaknya dulu marah-marah, suaminya marah-marah, dia tidak menerima takdir hidup Allah ni dengan marah-marah. Kadang-kadang marah ni boleh menjangkit sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila nampak ada orang marah sahaja, kita jauhkan diri daripadanya. Kalau kita tak mampu untuk meredakan keadaan. Sebab api jangan didatangi kita sebagai api. Patut kita datangi sebagai air. Kan Ustazah, suami saya tu kerja nak marah je. Lepas tu akak jadi apa? Saya lagi marah kat dia. Memang terbakarlah rumah. Kan sahabat? Sebab tu kalau saya selalu anak-anak muda datang mengadulah. Macam mana nak sabar Ustazah? Marah. Anak siapa sebenarnya suami kamu tu? Ustazah tanya macam tu kan. Anak pak mentua saya lah Ustazah. Pak mentua saya lagi dahsyat. Memang turun bapak dia perangai. Suka ngadu macam tu kat Ustazah. Oh, pak mentua kamu pun suka marah. Patutlah suami kamu suka marah. Pernah tak tanya dekat mak mertua kamu? Masih ada mak mertua? Ada. Tanya tak dia macam mana mak boleh sambut wedding anniversary yang ke-48 dengan bapak mertua kita tu kan? Nak buat macam mana? Dah laki aku, dia marah, aku diam aje lah. Kan itu dia jawab.
Nak buat macam mana masa dia jadi api, aku jadi air lah. Kan? Pernah tanya tak? Tak pernah tanya. Cuba kamu tanya. Betul lah Ustazah, itu jawapan mak mertua saya. Dah laki aku, dengar je lah nak cakap apa pun. Masya Allah, orang sekarang tak ada rasa macam gitu. Kau ingat kau seorang je boleh marah. Gaji aku lagi besar. Rumah ni aku bayar. Masya Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, ramai pula yang gelak. Macam terkena je. Kan? Sebab apa? Mak saya cakap dulu, arwah dah, Allahu Akbar. Dia kata apa? Orang sekarang berani nak marah-marah suami. Sebab dia orang kan kerja, kadang gaji lagi besar daripada suami tu. Suami pula yang takut kena marah dengan isteri. Kan kena halau, rumah ni saya yang bayar bang. Jadi sebenarnya sahabat, Allah suruh orang perempuan ni duduk saja, bukan menghina orang perempuan. Makna tak apalah bodoh-bodoh sikit, biar suami kita terlebih bijak, tunjukkan kebijaksanaannya. Apa bang, saya ada master, saya kena jadi suri rumah. Abang pula kerja, abang tu dulu SPM je. Kalau suami buat keputusan macam tu, cuba buat dulu. Muslimat, rupa-rupanya insya-Allah akan mengundang kelemah lembutan dalam rumah tangga. Anak-anak akan melihat, oh mak dengar ni cakap bapak ni. Bukan maksud orang perempuan belajar tinggi akhirnya kat dapur juga, tak. Ibu-ibu jangan pernah rasa terhina kalau akhirnya tempat kita hanya menghadap anak kita 2-3 orang tu. Percayalah, anak kita 2-3 orang tu akan menjadi manusia yang berguna dengan kita yang punya ilmu menghadap dia sentiasa. Bayangkan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita balik sebagai akar generasi. Baru ni saya tulis dalam Facebook saya, syaitan ni cukup dengki dengan akar generasi. Siapakah akar generasi? Ini wanita. Sebab wanita yang akan melahirkan zuriat keturunan, betul kan? Jadi kalau wanitanya dah penat sangat-sangat, balik kat rumah dia nak marah siapa? Bos dah tertinggal kat pejabat dah. Kawan-kawan dah balik rumah masing-masing dah. Dia penat kat pejabat, dia marah siapa? Suami kena marah, anak-anak kena marah. Jadi macam mana nak belajar sangkutkan masalah di pejabat tu di pagar rumah kita? Mak buat apa tu? Macam nampak sangkut benda, aku tengah sangkutkan marah aku kat bos aku ni. Sebelum aku marah dekat hampa dalam rumah ni. Kena latih diri macam tu. Masya Allah sahabat-sahabat. Bukan mudah, tapi kita kena praktik. Sebab tak salah wanita-wanita bekerja demi untuk membantu ekonomi rumah tangga. Tapi kamu tetap isteri. Jangan lampias marah di luar tu, kamu bawa di dalam rumah. Nanti anak-anak akan perhati, oh mak aku boleh tengking suami. Itulah nanti yang diikut oleh anak-anak. Masya Allah sahabat-sahabat, anak-anak kita akan belajar sesuatu daripada sifat marah-marah. Dan iblis akan bertepuk tangan sungguh-sungguh. Sebab marah ni berasal daripada iblis. Yang iblis diciptakan daripada api. Iblis dicampak ke dalam neraka, itu tempat permainan dia. Sebab dia dicipta daripada api. Tapi manusia dicipta daripada tanah liat yang hitam. Dicampak ke dalam api, dia akan rentung, panas, terbakar. Berkali-kali dia akan minta mati dalam neraka tu. Kenapa dia minta mati dalam neraka? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kerana dia tak sanggup dah dibakar lagi dan lagi dalam neraka. Tapi kata Allah, selalunya orang yang minta mati dalam neraka ni adalah dulu ketika di dunia dia tak ingat mati. So macam mana kita nak membunuh rasa marah ni? Ingat mati. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Aku marah-marah laki aku ni kan, kena serangan jantung, terbulat mata, terjelih lidah, mati aku tengah marah ni. Padahal selama kita jadi isteri di 30 tahun ni, kita dah sabar. Nak sabar berapa lama lagi Ustazah? Hari ni saya hilang sabar dah. Hari ni Allah matikan. Maka sabar kita yang sebelum ini tidak ada nilai di sisi Allah. Ya Rabb. Saya bila dengar pesanan guru-guru macam ni, ya Allah, macam pernah jadi je pada diri. Janganlah matikan aku saat marah-marah ni ya Allah. Sebab tu bila kita pergi perubatan Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa banyak dia bacakan. Kadang-kadang kan kita dengar Ustazah, dia macam baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak tu, benda Ustazah. Asal pegang dada je baca tu. Sebab sarang penyakit yang berkenaan dengan jantung ke, sakit apalah sahabat bahagian sini ni, kerana stres kita daripada punca marah-marah. So elakkan marah, elakkan marah. Jadi nak dapat hidup yang indah ni, mudah, elakkan marah. Tapi yang tu yang tak mudah tu Ustazah. So tak boleh nak bantu lagi dah. Tak dapat nak menolong. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi banyak dah saya cerita bab ni di mana-mana. Ada orang yang berterima kasih Ustazah, rupanya paling mudah nak buang rasa marah dengan ingat mati Ustazah. Ingat mati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila kita ingat mati, hilang benci di hati. Kita ingat mati dah tak ada rasa nak dengki-dengki.
Sampai bila sahabat-sahabat kita duk dengki bertahun-tahun, dia makin menjauh, adik-beradik tak bertegur siapa. Kan lepas mak ayah kita mati, 12 orang adik-beradik, seorang terpecah sana, seorang terpecah sini, hanya nak merebutkan sekangkang kera tanah. Cukup-cukuplah tu ibu-ibu dirahmati Allah. Kitalah mengalah. Masalahnya saya ni sulung Ustazah, kenapa saya pula nak mengalah? Astaghfirullahalazim. Kesilapan besar kita tak sedar pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita yang mendambakan syurga Allah, kitalah yang mengalah. Sebab bukan saja takat kita menahan marah, tapi kita memaafkan. Bukan saja memaafkan, ikuti kemaafan itu dengan kebaikan. Macam mana? Dia datang nak marah kita, kita pun boleh marah dia sebenarnya, tapi kita mengawal dan menahan marah. Bukan saja itu, maafkanlah. Kalau dia faham dia takkan serang aku macam ni, maafkan. Okey lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tutup je pintu, tak apalah, ibu maafkan dia. Tapi Allah suruh susuli dengan kebaikan. Besok kita pergi rumah dia, pergi hantar hadiah pula. Agak-agak kawan tu tak demam kan? Aku tak faham lah dia ni. Semalam aku marah dia, hari ni dia pergi hantar hadiah kat aku. Imam Syafi'i dah buat dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, kalau kita baca kisah, patutlah nama kau disebut sampai kiamat sebagai rahimahullah. Allah muliakan kau. Orang ngumpat dia pagi, orang caci maki dia pagi, belum petang hari dia datangi, orang tu hantar hadiah. Saya selalu urut dada. Wahai Muzayyanah Abdullah, kau dah buat ke belum macam tu? Ustazah orang mutuk Ustazah pagi ni kan. Tak apa, saat lagi tengah hari saya pergi hantar hadiah kat dia. Tak pernah buat lagi 20 tahun ni sahabat-sahabat muslimat. Paling kurang laplah hayat mata sendiri, mengadulah ke Allah, tak pernah pergi hantar hadiah lagi. Jadi makna nak cerita pada kita ni sahabat-sahabat, rawat hati kita sendiri dengan mengingat mati. Boleh Sebab dengan mengingat mati ni kita tak payah masuk Facebook dan mengingat mati kali ke-99 kali untuk hari ni. Tak payah cari penyakit kita. Tak ada siapa nak like pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu kerja hati kita. Kenapa engkau tak balas orang buat jahat kat engkau? Sebab contoh aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali orang buat jahat pada Nabi, tapi Nabi hanya memilih untuk memaafkan. Malaikat di bumi Taif mengubah dirinya jadi makhluk yang boleh bercakap dengan Muhammad. Mahukah aku tukarkan segala gunung-gunung menjadi batu-batu kecil untuk kami pula balingkan kepada orang-orang yang menyakiti engkau di bumi Taif. Kata Nabi, dah, kalau mereka ni alim, mereka mengetahui, mereka takkan buat macam tu. Maka sesungguhnya Allah angkat darjat orang berilmu kerana perbezaan tadi. Kenapa nak marah-marah? Kalau kamu mengaku kamu berilmu, wah, kita mendakwa diri kita hebat sangat. Tapi bila orang cantas kita sikit, kita marah mengatasi segala marah. Jadi kita takkan dapat keindahan hidup. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, suka untuk saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah yang menyatakan, laisa syadidu bisur'ati innamasy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sebut al-ghadab ni kita boleh agak dah, dia nak cakap pasal marah. Sebab Nabi sebut 3 kali dalam versi hadis yang lain, la taghdab, sampai 3 kali. Orang tanya, pasal apa bab marah ni Nabi sebut sampai ulang 3 kali? Makna benda ni serius. Hang start dengan marah saja, keburukan-keburukan lain akan mendatang. Hang start dengan tahan marah saja, banyak kebaikan-kebaikan lain yang akan datang. Faham sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Apa maksud? Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menumpaskan orang lain, yang menang gusti, iaitu dalam versi lain hadis. Sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Bila Nabi cakap, siapa kita untuk menafikan? Masya Allah, maka orang yang betul-betul beriman kepada ayat Allah seperti tadi dan beriman kepada hadis Nabi, kerana Rasulullah ni adalah utusan Allah yang dia cakap direct, bukan nafsunya, tapi datang daripada wahyu Allah. Jadi Nabi cakap ni tak ada yang tak betul, kita kena iakan saja. Okey, tengah nak marah ni, tapi Nabi yang suruh kawal diri. Kawal je, nanti kamu akan berjumpa dengan kemenangan, ketenangan. Tapi kalau kamu tak berfikir dulu sebelum marah, tengah marah ni Ustazah, mana sempat nak fikir? Gunakan akal yang Allah bagi. Aku marah, balas balik marah baik, ataupun aku menahan marah lebih baik. Terus datang pesanan Nabi, terus datang ayat Quran.
maka kita genggam erat tangan kita paling kurang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu paling ringkas. Dah tak ingat dah wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, tak ingat dah. Kan? Nak baca apa ni? Ustazah Zai, please jawab WhatsApp. Ustazah tak jawab-jawab sampai petang. Kan? Ustazah kata mulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kita tahu syaitan iblis ni adalah punca meledaknya kemarahan. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Jadi kita minta lindung daripada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Apalagi kata Nabi SAW, wa ma min jar'atin ahabbu ilayya min jar'ati ghaizin yakzimuha 'abdun ma kazamaha 'abdul lillah illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidak ada tegukan yang lebih dicintai olehku daripada tegukan, yakni menahan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba, dan tidak marah seseorang hamba kerana Allah, melainkan Allah akan memenuhi jiwanya dengan iman. Marah kerana Allah ni maksudnya apa sahabat? Contoh, kenapa anak yang tak solat kita marah? Marah yang memukul hatinya. Bukan marah kita ambil kayu besar sampai tak boleh pergi sekolah budak tu pagi tu. Bukan. Kan? Ada orang contoh, isteri kalau dah tak dengar sangat cakap suami, kenapa di situ ada istilah memukul? Ini yang agama lain kata zalimnya agama Islam. Belajar Islam sungguh-sungguh apa maksud memukul di situ. Lebih kepada memukul hatinya. Kenapa Ustazah kata memukul hati? Sebab cara memukul tu, dia suruh kalau jumpa tawul, gulung-gulungkan tawul tu. Pukulkanlah dekat tubuh isteri. Saya nak tanya, itu pukul cedera ke pukul manja sebenarnya ibu-ibu dirahmati Allah? Kan? Kita bukan disuruh cederakan, disuruh mencederakan isteri kita. Tapi cara suami sebelum ni, macam Rasulullah memukul hati Aisyah bila mana ada rasa macam gaduh-gaduh rumah tangga. Rasulullah hanya tak bercakap seketika dengan Aisyah. Tapi Aisyah punya rasa, Sayyidatina Aisyah rasa Masya Allah, Rasulullah tengah marah ke aku ni. Apa yang Rasulullah ketawa melihat sikapnya Aisyah? Berkeliling macam orang tawaf dikeliling. Kalau kita dapat bayangkan mungkinlah filem P. Ramlee tu. Maafkan kami kan. Cerita macam itulah. Maknanya orang nak marah tak jadi marah. Tak tahulah macam mana versi Aisyah mengelilingi tubuh Rasulullah tu hanya semata-mata nak minta maaf kepada Rasulullah. Kita kalau suami kita malam ni macam marah kat kita, jangan duk macam Kaabah pula kita buat macam tu. Meniru sunnah yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah. Suami kita tak faham cerita tu sebab hari ni dia tak ada. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang kenal suami kita. Oh ni kalau masakan special sikit dia lupa marah dia ni. Ni kalau gosok lebih sikit malam ni lupa dia marah dia ni. Kita yang kenal suami kita. So gunakan apa saja kaedah, asal sahaja nawaitu kita, ya Allah nak rebut balik redanya. Sebab kalau dia tak reda pada aku, engkau tak reda pada aku takut akan murkamu ya Allah. Takut murka Allah dulu, bukan takut marah suami dulu. Tapi sebab kita tak nak murkanya Allah, antara jalan-jalan untuk diredai oleh Allah adalah melalui reda suami. So isteri, jangan buat sesuatu yang suami tak suka. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, pagi tadi dalam Latahzan, tak tahu kenapa tergelak-gelak makcik-makcik dengan kuliah pagi tadi kan. Sebab hal puasa lah. Kan Ustazah 1 Zulhijjah saya direct 9 hari. Lantak dia, tak nak puasa sudah. Ai pula dah. Suami kata, yang hujung minggu ni pak penakan ai kahwinkan anak tu, anak sulung dia tu, kita kena pergi. Ai puasa, you tahu dah. Kan kemain lagi. Sebab TV Al-Hijrah hari Ahad baru ni kalau sahabat usrah tu ada, dia mesti tersengih-sengih. Pagi tadi saya sebut cerita ni, tapi orang tak tahulah nama dia siapa semua kan. Sebab dia cerita kat saya tengah iklan tu, Ustazah, teringat saya ada seorang kawan, dia suka sangat sebab dia dia suka puasa. Tapi dia tak minta izin suami. Dia puasa bila suami dia kata jom teman ai makan, puasa. Muslimat dirahmati Allah, satu hari Allah matikan suami dia. Sekarang ni kesannya bila dia makan teringat suami, makan teringat suami, sebab dulu dia kerap tak temankan suami makan. Itu puasa sunat tu, muslimat dirahmati Allah. Kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita pun ada satu bab khas untuk beri faham kepada wanita. Ibadah sunat ni apa pun kita kena minta izin suami. Kenapa mulia sangat? Kalau tak Nabi tak kata, kalaulah ada manusia boleh menyembah manusia,
Islam ni akan suruh isteri menyembah suaminya. Kita kata, tak seronoknya jadi agama Allah. Bukan Islam menghina wanita. Bahkan Islam mengangkat darjat wanita. Tolong kita jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa dakwah yang sekarang ni nak mempertahankan wanita pun boleh menyamai lelaki. Masya Allah, terlalu banyaklah nak mempertahankan hak dan sebagainya. Tak betul lagi ke apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran? Silakan lalui kehidupan ini sebebasnya asal saja mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Subhanallah, sahabat-sahabat, kita akan lapang, akan tenang. Tapi kalau kita tak puas hati dengan undang-undang yang Allah beri pada kita, apa situasi pun kita nak marah lah. Kita nak marah. Cuba bayangkan kamu yang dipilih Allah hidup pada zaman wanita-wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah kalau dalam iddah kematian suami bukan 4 bulan 10 hari. Masya Allah, hinanya mereka sampai ada satu kaum dibalingkan bangkai anjing kepada wanita-wanita yang kematian suami. Kenapa hina sampai macam tu? Kan mesti yang ada perangai kau tak senonoh, sebab tu laki kau mati dulu. Penghinaan begitu dahsyat. Sampai setahun tak bagi keluar rumah, tak boleh tunjukkan muka pada orang. Kita kata, kenapa 4 bulan 10 hari Ustazah? Kenapa suami kita lepas 1 jam boleh kahwin dah? Allahu Akbar, tanya macam-macam pelik-pelik. Siapa mengandung? Akak ke suami? Sayalah. Lepas tu, dalam benih akak tu seorang perempuan wakil. Masalahnya saya dah tak boleh ngandung lagi ni Ustazah. Jawab lagi. Kan? Sampai bila pun takkan menang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang akan mengisi rahimnya diisi oleh amanah Allah bernama zuriat adalah wanita. Wanita nampak mungkin baik, tapi kita tak tahu di dalam kandungan itu mungkin bukan benih sang suami. Jadi kenapa nak bagi bercampur dalam tempoh 4 bulan 9 hari dengan benihnya orang lain? Mungkin sebab dalam agama Allah sangat menjaga nasab, hubungan keturunan. Siapa yang dihalalkan oleh Allah. Bumi semakin hilang keberkatan kerana orang dah tak menjaga nasab. Tak kisah dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita tak kisah nak luar nikah, nak beranak dulu baru bernikah, kan? Macam mana dia cakap? Kahwin dulu baru nikah. Tunang boleh honeymoon sampai pergi London, tapi nak suruh nikah tak ada duit. Pelik dah tu. Pergi bertunang. Ni dalam TikTok ni viral pula tu. Oh, ibu-ibu Masjid An-Nur tak tengok TikTok. Tercengang je dia kan. Ustazah pun tak tengok. Orang kabur. Ustazah tengok link ni. Ustazah tengok betul ke tidak ni, Masya Allah. Dan bertunang. Honeymoon dekat London. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu bila suruh nikah awal, tak ada duit. Duit tak cukup. Bila kamu dah nikah, mu nak honeymoon bawah katil pun boleh. Tak payah nak pergi London. Kerana apa? Kerana halal. Sebab pernikahan. Jadi jangan buat sesuatu. Kami bukan buat apa-apa. Dia duduk bilik lain, dia duduk bilik lain. Makan bersama-sama. Syahwat datang. Iblis menghembus-hembuskan kejahatan. You masuk bilik air sekejap je. Bukan nak buat apa-apa. You jangan tengok tau. Bohong tak tengok. Sahabat-sahabat. Sebab semua kita pernah berjiwa muda. Semua kita pernah terangsang syahwat. Jadi apa yang agama ajar tak pernah silap. Tapi kita saja yang nak tunjuk terror. Tak teringat yang kita ni sebenarnya adalah hamba. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, melainkan Allah akan memenuhi jiwanya dengan iman. So apa semua ni yang orang bijak tapi marah-marah, minta maaf sebut kerana imannya belum sempurna. Okay? Imannya belum sempurna. Kalau imannya telah sempurna, maka dia akan kawal dirinya daripada marah. Subhanallah, Islam bukan menyekat sahabat-sahabat muslimat. Tetapi Islam perintahkan tolong kawal diri, jangan marah supaya hidup kita indah. Pertama kerana ia adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Kat mana perintah Allah? Antaranya ayat tadi dalam Quran. Kat mana nasihat ajaran dari Rasulullah? Berapa hadis dah Ustazah Zai bacakan. Yang kedua, kerana dia punca penyakit kronik. Ustazah, mak mentua saya tu lembut, tak pernah marah, tapi macam-macam penyakit kronik. Itulah dia jawab juga sahabat. Allah ya Karim, kan? Saya bacalah satu persatu sebab saya bukan orang alim bab tu, tapi saya nak bacakan. Betul dah apa dia kata ni? Marah bukan sahaja memberi kesan batiniah, tetapi juga memberi kesan kepada anggota fizikal. Marah akan menghasilkan perubahan psikologi dan biologi. Ketika marah, denyut nadi dan tekanan darah akan meningkat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, doktor pun
Ni orang nak pergi haji sekarang ni kan. Hatta pagi tadi ada seorang dekat rumah saya itulah, ustaz pergi beli kari pap lepas subuh. Yang alhamdulillah abang tumpang gembira. Kenapa? Kan hari tu kakak yang jual kuih tu dia cakap, ustaz tolonglah doakan suami saya. Ni dah kali ketiga dah ambil darah. Asyik bila nak jumpa doktor tu naik. Padahal dia tak ada darah tinggi. Patut tak lepas. Nanti ustaz tolonglah doa. Kalau tidak tak dapatlah dia haji. Patut dia dah terbang hari tu lagi dah. Lepas tu, yang Kak Pah kata suami dia dapat pergi. Alhamdulillah kan. Terima kasih ustaz doa. Abang pun lupa abang doa ke tidak. Sabar je lah. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak ceritanya dia gemuruh kan, mungkin masa tu dia gemuruh. Jadi kita masa dengar, ya Allah bangsiannya, yelah tahu Kak Pah tu dah pergi, mudah-mudahan suami dia dapat pergi. Mungkin masa tu Allah angkat doa kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan pasti dia minta doa tu bukan pada kita seorang, tapi kita tumpang gembira. Akhirnya ustaz bagi tadi dia cakap, suami saya dapat pergi 2 Julai ini dia terbang. Allahu Akbar sahabat-sahabat, sebab tahun ni kan fasa kritikal. Jadi ibu-ibu jangan marah-marah dulu kan. Orang darah tinggi pun tak boleh pergi, kecil manis pun tak boleh pergi kan. Sabar ibu-ibu, mungkin tahun ni je. Ustazah Cik ni dah 67, rasa memang tak ada harapan. Kenapa Cik? Sebab tahun ni sampai 65 je maksimum. Itu tahun ni Cik, doa banyak-banyak, mungkin tahun depan lebih mudah. Kalau dah tahun ni macam tu, tahun depan mestilah sama. Cik ni bahagian menteri haji mana pula kan? Dia pula yang buat keputusan. Saya ni dalam bab umrah bawa jemaah Cik, Masya Allah, bulan 10 mula-mula buka tahun lepas tu, ustaz seorang je pergi. 8 orang je duduk dekat Masjid Quba tu. Dia kata bahagianya yang Masya Allah, terang benderang sebab orang tak boleh bawa jemaah lagi. Ketika tu bulan 12 first bawa jemaah. Dengan segala tabarna, tawakalna, pergi mana-mana semua beratur, elok, senang jaga. Yang ustaz kata senang jaga. Lepas tu bulan 1 dah elok-elok orang semangat nak pergi, dah kena halang pula kan. Tak boleh apa, Omicron ke Omicron nak sebut pun tak reti kan sahabat-sahabat. Lepas tu terhalang pula, pergi bulan 3. 4 bas saya bawa bulan 3 tu, Masya Allah. Balik kami kena 6 jam dekat KLIA, semata-mata nak kena pakai gelang benten. Ya Allah susahnya. Dah macam ni malas dah ustazah nak pergi umrah ke. Allah pilih pergi waktu ni, besarnya pahala. Besar ban 6 jam KLIA ni. Ustaz pun yang mahal-mahal pun roti kat KLIA ni beli je lah dengan air mineral. Nak bagi kat jemaah kita ni lapar 6 jam kat situ. Maka Masya Allah, air mineral dan sepotong roti tu sangat mereka kenang sampai hari ni. Ingat lagi lapar-lapar kat KLIA ustaz belikan. Bagus ayah kita ni kan. Sebab orang lain yang pakat beratur minta, mana dapat roti? Kita punya ayah lah beli. Ayah mana? Ustaz Azwan beli. Jadi maksudnya ketika itu orang kaya, orang miskin sangat mengharapkan sepotong roti dengan air mineral. Kami dalam kitab Al-Tahzan belajar itu dah cukup memberikan erti syukur yang begitu besar. Tapi bila ustazah pergi bulan akhir Ramadan, masuk awal Syawal, sebulan saya duduk, ya Allah bahagianya sahabat. Manusia ramai, hampir 4 juta orang ketika akhir Ramadan. Tetapi saya boleh bawa jemaah sampai 6 kali buat solat tasbih Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tak ada halangan apa-apa. Dah macam tak ada COVID langsung. Mereka langsung tak pakai mask dah. Masya Allah, kita je orang Malaysia pergi masjid pakai mask. Manusia lautan sesak ni pakai. Masya Allah nak cerita. Tapi peluang tu orang dah tak cerita pasal COVID dah. Raudah dah macam dulu-dulu balik. Ya Allah, berperang dekat Raudah. Dah masing-masing. Ustazah kan bagus kalau macam bulan 12 hari tu beratur nak masuk Raudah. Walaupun tak semua dapat pergi. Dah nak balik ke zaman tu pula. Jadi sekarang haji 65 maksimum. Darah tinggi, kencing manis, BMI tak lulus pun tak boleh pergi. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak marah siapa? Terimalah, mungkin bukan rezeki aku tahun ni. Allah nak persiapkan aku lagi. Tahun depan sangka baik dengan Allah. Semakin cantik, semakin okey. Saudi pertama kali nak buka kepada dunia luar, haji setelah 2 tahun COVID. So mereka pun dalam keadaan berjaga-jaga, berhati-hati. InsyaAllah tahun depan walaupun Acik 67, 70, asalkan Acik sihat boleh beribadah, mesti sampai juga. Kalau Allah kata sampai. InsyaAllah kita marah-marah pun akhirnya kita tak terbang juga kan sahabat. Kan ada yang marah-marah tepuk meja kat tabung haji, akhirnya dia terbang. Saya rasa tak ada. Kalau ada macam tu semua orang nak marah.
Akhirnya lagi, siapa makcik yang marah-marah tadi, gugurkan nama dia daripada rayuan. Lagi padan muka kita, sahabat-sahabat. Tak ada maknanya kita nak marah-marah. Lagi satu tabung haji kenal. Ni makcik duduk kat Subang ni, suka marah-marah ni. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada makna. So, kawan kita terbang, dapat pergi ni rezeki dia, ya Allah. Semoga aku yang mendoakan satu hari nanti aku dijemput dalam keadaan sehat sebelum tarikh mati aku, ya Allah. Amin. Diaminkan malaikat Allah. Doa yang baik ni untuk kamu juga. Bila malaikat dah aminkan doa yang baik itu, siapa yang nak menghijab daripada doa itu sampai kepada Allah? So, jangan berdoa dalam marah-marah. Saudara nak pergi haji, pergi juga bawa kuih talam. Mak rasa tu kabel tu, dia pergi tu. Lah pula dah kan. Pergi hantar kuih kan main. Tapi mulut, mak rasa tu kabel tu. Ada anak dia kerja tabung haji kan. La ilaha illallah. Orang yang pergi ni sahabat cukup marah kalau kita kata dia pergi sebab kabel. Mana ada rayuan pergi naik-naik tangga tabung haji macam dulu, Ustazah. Sekarang ni semua online. Bila kita online, macam mana kita nak cantas orang lain kan? Dia pun marah kalau kita kata macam tu. Jadi semua orang ada rezekinya, semua orang ada gilirannya. So jangan melibatkan penyakit kronik tu datang kerana kita suka marah-marah. Kerana marah akan memberi kesan kepada jantung, ginjal, paru-paru dan organ dalaman lain manusia. Kajian membuktikan pemarah mudah diserang penyakit darah tinggi. Jangan tanya pula kawan sebelah kau ada darah tinggi. Ada? Kau suka marah? Jangan, sian orang tu. Lemah jantung, tekanan dan kemurungan. Okay? Ini penyakit yang biasa ada pada orang yang suka marah-marah. Ustazah bukan ahlinya. Kat sini ada tuan-tuan, puan-puan doktor sekalian. Silalah boleh buat kajian. Terakhir yang ketiga, kenapa Islam menyekat sikap suka marah-marah? Islam nasihatkan supaya kita jangan marah-marah kerana malaikat menjauh daripada orang yang suka marah-marah. Di sini pun saya pernah cerita, saya ringkaskan satu peristiwa. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat karib kepada Rasulullah, duduk berdua-duaan. Didatangi seorang Yahudi yang caci maki akan Abu Bakar. Abu Bakar ni memang akhlaknya mirip, hampir sama kan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tiru bulat-bulat akhlak Nabi. Tapi dicaci maki macam tu pun sekali dia diam, kali kedua dia diam, kali ketiga dia bangkit marah balik orang tu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa dia dicaci maki pertama, Nabi masih duduk sebelah dia. Kali ketiga dia dicaci maki, dia menjawab, Nabi bangkit dan tinggalkan dia. Sahabat karib ni nak belajar sentiasa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi masa aku duduk diam, pasal apa engkau duduk di samping aku? Tapi masa aku menjawab cacian makian itu, kenapa engkau bangkit tinggalkan aku? Ketika aku melihat engkau diam, dicaci maki, dimarahi oleh orang tersebut, aku melihat malaikat rahmat duduk di sampingmu. Dan aku melihat dosa-dosamu sedang digugurkan oleh Allah. Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ketika engkau bangkit dan marah balik kepada orang tersebut, aku tak boleh duduk di situ kerana aku melihat malaikat menjauh darimu, tempat malaikat digantikan oleh iblis. Faham ya sahabat? Ya Rasulullah, kita bila dapat ilmu macam ni, nak marah tapi kena sabar. Kan? Itu bahasa TikTok juga tau. Ustazah kena belajar juga macam ni. Viral akhirnya kan. Jadi saya sekarang dengan ustaznya tu, bang, nak marah tapi kena dia jawab sabar. Nanti bila ustazah nak marah pula dia, yang nak marah tapi kena saya pula sambut sabar. Bagus juga dunia TikTok ni kadang-kadang. Okay, jadi kita kena ambil tahu jugalah sebenarnya itu datang daripada ayat Allah, daripada Nabi SAW. Jadi kita belajar sahabat-sahabat, semoga Allah angkat darjat kita, muliakan kita, bahagiakan kita, dan hidup kita dapat indah dengan hanya menahan marah. So dalam hati yang rasa macam, saya boleh ustazah tahan marah, tapi suami saya tu sabar, jangan cerita kat orang. Kan, jangan cerita kat orang. Start dengan kita dulu. Saya boleh ustazah, tapi anak saya tu budak-budak sekarang ni kuat marah. Kan baru ni menantu marah kat saya ustazah. Saya pun tak faham, menantu ke hantu dia tu. Jawapannya, jangan kita yang marah-marah. Sebab kita nak ubah orang cukup payah. Tapi nak ubah diri kita sendiri, insya-Allah. Bermujahadah, nanti lama kelamaan Allah akan datangkan aura positif. Arwah mak mentua aku tu tak pernah marah. Siapa arwah tu? Kita sahabat. Kita, menantu kita sebut macam tu, insya-Allah lalu dia yang marah-marah tu nanti akhirnya bertukar.
Kan sampai mati tengok ramainya orang ziarah sebab dia tak pernah marah. Aku ni belajar insaf sungguhlah, arwah dah dia. Dulu aku suka marah dia, kan? Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah kabulkan doa-doa kita. Semuanya akan berada dalam kehidupan bahagia kerana menafikan dan membuang sikap marah ini. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi tajuknya macam santai, tapi kita rasa macam dibantai-bantai kot. Bila kita jumpa ayat Quran, kita jumpa hadis Nabi, macam kena batang hidung diri sendiri. Okay, kita tutup dengan doa.